Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita sambung. Sama-sama kita tengok. Kita tengok dan kita fikirkan. Sama-sama kita tengok dan kita fikirkan. Kamu panggil untuk Allah nama-nama yang mulia. Hang buang semua ni ke tepi. Hang menganggap mulia orang yang sampai satu makam yang dia dah hebat, dia masuk ke dalam alam zauq dia sendiri, nombor sifat-sifat Allah, nombor nama-nama Allah yang tinggal hanyalah hu. Ini latihan diri yang salah. Latihan diri yang salah. Kita melatih diri kita sendiri. Kalau kita latih diri kita supaya semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, basah lidah dengan zikrullah, basah lidah dengan subhanallah, basah lidah dengan alhamdulillah, basah lidah dengan Allahu Akbar. Itulah tangga-tangga yang kita akan daki. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang dia melatih dirinya semakin basah, semakin dia nak faham bahawa semakin dekat dengan Tuhan, semakin masuk ke alam mengenali Tuhan, dia akan beza, tinggalkan semua benda, tinggalkan memanggil Allah dengan anta, tinggalkan zikir-zikir, tinggalkan perkataan Allah, yang tinggal hanyalah huwa. Kalau dilatih-latih diri dia ke situ, itulah akhir matlamatnya. Dan jalan ini adalah jalan yang salah. Sebab tu saya kata, bila dia berkata sebenarnya kita amal juga zikir-zikir biasa, amal juga, ini sekadar riyadhah, it is not riyadhah. Mereka menggambarkan bahawa tahap tertinggi sebahagian ahli sufi tak ucap dah ucapan lain, melainkan huwa. Saya tak mengucap perkataan ni, tapi itulah kita berbalik semula kepada apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, sebagaimana disebut dalam Hilyatul Awliya daripada riwayat Yunus. Laula anna rajulan aqilan tasawwafa lam ya'ti dhuhra hatta yasira ahmaq. Kalau satu orang masuk tasawuf sebelum sampai waktu zuhur, masuk pagi, dah dengar kan? Apa katanya? Katanya, apabila seseorang itu sampai di makam-makam tertentu, dia menafikan semua sifat-sifat Allah itu, nama-nama Allah itu, melainkan berpegang kepada huwa. Huwa itu adalah huruf ha dan huruf waw. Maksud dia huwa. Baiklah. Sekarang aku nak contohkan. Semua dah dengar kan? Apa katanya tentang zikir huwa? Baiklah. Sekarang aku tanyakan. Dan kalau kalian ada yang boleh jawab, sila jawab. Sifat-sifat Allah itu, adakah boleh disifatkan? Melainkan pada permulaannya, kita akan belajar sifat-sifat Allah itu. Sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabir, Al-Khaliq. Apapunlah sifat itu, termasuklah nama-nama di dalam sifat, dan termasuklah sifat 20 itu. Ada lagi sifat berlawanan dengan sifat 20. Sifat mustahil bagi Allah, sifat wajib bagi Allah. Ada banyak lagi sebenarnya. Tapi apabila kita sampai ke satu peringkat, kita akan memahami bahawa Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak boleh dibayang-bayangkan, tidak boleh digambarkan, tidak ada apa pun yang boleh bersamaan, yang boleh disetarakan, yang boleh disamakan dengan
huwa yang bersifat laisa kamitslihi syai'un. Tak boleh. Kerana itu kebanyakan orang yang memahaminya, yang mengharapkan anugerahnya, yang mengharapkan ketulusan rasa, yang memahami apa yang dikatakan Rohul Kudus itu, akan berpegang kepada zikir hu ataupun huwa. Apa yang dihuakan? Yang dihuakan itu adalah sesuatu yang laisa kamitslihi syai'un. Apa yang dihuakan? Yang dihuakan itu adalah la ilaha illallah. Yang dihuakan itu adalah dialah yang dikatakan la ilaha illallah itu. Dialah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus itu. Dialah yang laisa kamitslihi syai'un. Sifat Ar-Rahmannya laisa kamitslihi syai'un. Sifat Rahimnya laisa kamitslihi. Apapun sifatnya adalah sesuatu yang laisa kamitslihi. Itu mudah bagi yang faham. Sekarang aku contohkan. Pada makhluk manusia ini diciptakan mulia. Namun ada ayat mengatakan kamu akan dikembalikan sebagai sehina-hina makhluk. Sebagaimana kamu didatangkan dari sesuatu yang hina dan kembali kepada sehina-hina makhluk, bahkan lebih hina daripada haiwan dan binatang ternakan. Cuba kamu selak-selak Al-Quran atau hadis, kalau kamu jumpa berkenaan dengan itu. Jadi jangan rasa kamu mulia disebabkan bersusun kitab yang kamu baca. Jangan rasa kamu mulia disebabkan bila kamu buat video, belakang kamu ada rak, dan dengan sengaja kamu susun kitab-kitab kamu supaya nanti orang tahu, ya Rabbi, banyak ni kitab. Nasib baik kitab, bukan kata. Nasib baik. Kalau kata, dah kerja dia melompat pati. Kata pun suka menjilat. Dah kerja dia menjilat. Dan menjilat pula. Jangan rasa hebat semata-mata kerana ada rak dan ada kitab. Jangan rasa hebat semata-mata kerana kamu rasa kamu mungkin pergi ke pusat pengajian tinggi, dalam negara, luar negara, atas bumbung, bawah bumbung, bawah rumah, belakang gunung, balik gunung, puncak bukit, puncak busut. Orang jin tak pedulikan kitab-kitab kamu. Tak ada makna kamu di mata rohani para pencinta. Kamu belajar tentang hukum untuk menghukum orang lain. Kamu bercakap pasal usul, fiqh. Tapi orang hakikat, orang rohani bercakap tentang syariat tarikat. Kamu bercakap pasal tauhid dan tasawuf. Orang rohani bercakap tentang hakikat dan makrifat. Sangat berbeza sebenarnya jalan-jalan yang dibawa oleh para pejuang yang sanggup mati dan syahid di jalan Allah Ta'ala ketika menentang para penjajah dahulu. Sangat berbeza jalan-jalan yang diajarkan oleh Tok Kupalo, oleh Datuk Bahaman, oleh Mat Kilau,
oleh guru-guru hakikat makrifat yang berjuang bermati-matian mempertahankan tanah air tanah Melayu. Kamu tak mewarisi perjuangan-perjuangan nenek moyang. Kamu tidak mewarisi semangat nenek moyang. Betapapun kamu hebat, yang kamu rasa kamu hebat, kamu sebenarnya adalah orang-orang yang berkola biru. Kamu orang-orang sekular. Cakap-cakap kamu sebenarnya tak memberi bekas, kerana tidak ada pancaran nur dari lidah kamu. Tidak ada pancaran cahaya pada wajah kamu. Pandangan kamu, mata kamu tidak bersinar. Tidak. Kamu tak macam para ulama yang terdahulu, guru-guru tasawuf yang terdahulu. Tempat di mana aku dibesarkan, tempat di mana aku bangun dan jatuh, tempat di mana air mata dan darah itu menitis di bumi berbaur, menjadikan aku seorang pejuang yang punya semangat dan roh cinta. Bukan seperti kamu. Bukan. Jadi kata-kata kamu aku andaikan macam ni. Ini jam Frogman. Kamu tahu ini jam apa? Ini Frogman. Bukan kamu, dia. Dia tahu ini jam apa. Ini jam Frogman. Selalunya digunakan oleh divers. Ini pun jam divers. Divers, ini jam divers. Boleh pergi hingga 100 bar. Ini pun jam divers. Ada banyak lagi jam divers. Tapi ada yang lebih penting yang nak aku tunjukkan pada dia. Pada dia khususnya, bukan kamu, pada dia. Kalau dia tak tahu dan dia tak faham. Kerana aku tak perlukan contoh yang sukar. Aku berikan contoh yang mudah. Ini apa? Tengoklah tu. Ini kita panggil fin. Bila divers ataupun free divers, memang kita pakai ni. Aku pakai ni. Jadi dia ni. Aku rasa kalau tak cukup ilmunya, tak belajar dari hal cara-cara gunakan fin, cara-cara untuk divers, mana mungkin dia bercakap perkara-perkara yang berkait dengan divers. Nak mampus, apa kau buang tebiat? Kata Piramli pun, kau ni buang tebiat nak mampus. Engkau nak mati tersadung karang. Kata Hamzah Fansuri. Ombaknya besar, ombaknya rencam, karangnya tajam. Dan kalau engkau bukan seorang divers yang menyelami jalan-jalan rohani hingga ke dasar pada hakikat yang paling dalam, tak payah cakap banyaklah, engkau buang masa je sebenarnya. Semata-mata nak tunjukkan rak engkau yang penuh kitab. Engkau buang masa je. Sebab ini bukan laut engkau. Ini laut Kalzum. Ini bukan laut kau. Kita bercakap tentang di belakang Bukit Kaf. Kau tak tahu apa-apa. Kerana kau orang yang sebenarnya engkau orang-orang yang belajar untuk sombong, belajar untuk riak dan takbur.
sebenarnya tak ada apa-apa. Bagi orang-orang hakikat, bagi orang-orang yang punya rasa, bagi orang yang punya cinta, bagi orang yang memiliki tersayang, engkau tak punya apa-apa. Jadi aku nasihatkan, ni. Aku nasihatkan. Orang macam ni, aku tak perlu tunjuk dengan tangan. Tak perlu. Kerana fee ni pun cukup panjang untuk aku tunjuk. Orang macam ni, aku rasa buang masa lah. Kalau bercakap dengan aku, buang masa. Okey lah. Tinggalkan semua sijil yang kau ada. Tanggalkan baju. Tanggalkan kopiah. Lupakan kitab-kitab. Jom, let's go. Hanya dia dengan aku, tanpa melibatkan orang lain, tanpa melibatkan undang-undang, pihak berkuasa. Hanya dia, hanya kau dengan aku. Senyum sikit. Hanya kau dengan aku. Jangan libatkan orang lain, jangan libatkan guru-guru. Personal engkau dengan aku. Itu je. Kalau ditakdirkan masa aku sampai, engkau sembahyangkan jenazahku. Kalau ditakdirkan engkau yang sampai, aku solatkan jenazah kau. Cerita banyak tak guna. Buang masa. Ini jalan cinta, jalan rasa, jalan sejati. Banyak yang bercakap dari hal Hasan Basri. Ramai. Tapi sejarah Hasan Basri, bahkan sejarah Imam Ghazali, Hasan Basri yang mencipta ilmu kalam, yang kemudian beliau kesal kerana katanya dialah yang menyebabkan umat ini berpecah belah. Lalu beliau menghabiskan masanya dihukum, dipenjara, dan sebelum wafat, apa kata Hasan Basri? Mungkin ramai yang tak tahu cerita ni, tapi biar aku ceritakan. Apa kata Hasan Basri? Akulah kebenaran. Apa dia? Ana al-haq. Akulah kebenaran. Kenapa cerita itu tak dibuka? Kenapa cerita itu tak dibuka? Orang bercakap dari Al-Halaj yang mengatakan dia salah dan berdosa, mengatakan dia sesat apabila lehernya dipancung. Bukankah darahnya berzikir? Kenapa tak cerita selepas kewafatan Al-Halaj? Kenapa tak cerita tentang Samsuddin Al-Sumatrani yang wafat di Melaka kerana dihukum oleh Raja Melaka ketika itu, kerana tidak mahu menghadap raja, kerana baginya tidak ada raja selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa yang lain nanti aku akan ceritakan dari hal sejarah Samsuddin Al-Sumatrani yang datang ke tanah Melayu dari seberang, yang menaiki upih untuk mengajarkan tasawuf, untuk mengajarkan tarikat hakikat dan menyebarkan agama Islam. Tapi dihukum oleh orang-orang yang rajin menghukum macam ni.
Menghukum memang sedap, kerana hukum itu yang kita hukum orang yang lain dari diri kita sendiri. Kalau berkait dengan diri sendiri, berkait dengan keluarga, saudara mara, berkait dengan anak bini, berkait dengan batang hidung sendiri, Allah tu Maha Pengampun katanya. Jangan bercakap pasal lurus. Sebenarnya, jika pun kamu khatam Quran, kamu cuma khatam ayat dan huruf. Kamu khatam pada syariat Al-Quran itu, tapi tidak khatam pada hakikat. Kamu khatam pada zahir Al-Quran, tapi kamu tidak khatam pada batin Al-Quran. Kamu khatam pada ayat, tapi tidak khatam pada huruf. Kamu khatam pada makna, tapi tidak khatam pada rahsia. Aku ada seorang guru, tapi sayangnya dah tak ada. Dah kembali kepada pencipta. Dia rajin khatam Quran. Rajin. Masa-masanya dihabiskan dengan baca Quran. Satu hari apabila aku datang ziarahnya, dia sedang baca Quran. Aku lihat dia tak cecah. Punggungnya duduk tidak mencecah lantai. Kemudian apabila dia tahu aku datang, tak mau aku tunggu berlama-lama, maka dia pun sadaqallahul azim. Jadi aku tanyakan, aku lihat ada perkara yang pelik berlaku semasa sedang dia baca Quran. Katanya, kerana itulah untuk mengajar sesuatu agama itu, sebaik-baiknya khatamlah Quran pada zahir dan batinnya. Kebanyakan orang khatam Quran pada zahir, tapi tidak khatam pada batin. Kerana hidup ini punya roh dan punya jasad. Tak cukup hanya belajar tentang akal. Hendaklah belajar tentang jiwa dan makam-makamnya. Hendaklah belajar tentang kerohanian, tentang roh, tentang sir dan seterusnya. Baiklah. Ini namanya fin. Aku guna ni. Setiap kali aku pergi divers, aku akan gunakan. Ini fin namanya. Selain dari kita gunakan untuk menyelam ke dasar laut yang paling dalam, tapi dasar yang laut yang paling dalam adalah menyelami hatimu, menyelami diri. Itu yang paling dalam. Jadi selain dari ada beberapa kegunaan, dan asasnya adalah kita gunakan untuk menyelam ke dasar hakiki yang paling dalam. Ada satu lagi sebenarnya, digunakan sebagai pelempang. Pelempang apa sebenarnya? Pelempang untuk orang-orang yang banyak cakap, ilmu tak ada. Apa pun sebenarnya engkau tak tahu tentang kerohanian, tentang jiwa, tentang cinta. Apa pun kau tak tahu sebenarnya. Kau tak tahu apa makna bermanja-manja. Engkau tak tahu. Jadi orang-orang macam tu patutnya jangan gunakan tangan, tak baik. Gunakan fin sebagai pelempang. Baiklah, aku nak teruskan tengok video makhluk. Nanti bila kau ada masa nanti kita jumpa lagi. Aku ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Sebelum wabarakatuh. sampai waktu zuhur, dia jadi ahmak. Bukan semua tasawuf. Bukan semua tasawuf. Sebagaimana kata guru saya Datuk Mufti tadi, bukan semua tasawuf.